dekat. Siapa saja yang berada dengan dia dapat sesuatu yang hebat. Jadi hidup jadi senang, hidup jadi bukan mewah, senang. Daripada kambing kurus jadi gemuk, tanaman tak subur jadi subur, unta kurus jadi sihat jadi gemuk, rezeki bertambah. Hebat. Kalau begitu, bila kita ikut sunnah dia, takkan kita tak hebat. Halimah bukan ikut pun sunnah Nabi, dia masa tu pun bukan Islam lagi, Nabi belum jadi Nabi, tapi dapat dah dia punya kehebatan itu. Tiba-tiba kita yang ikut sunnah dia, hak Nabi kata taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengan dua perkara ini, iaitulah kitabullah yakni Al-Quran dan sunnah nabinya yakni hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita tak dapat sebagaimana yang Halimah dapat apabila dia membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita ikut sunnah, mesti kita dapat. Koman-koman pun kita dapat pahala. Koman-koman. Dan yang lebih elok lagi, kita dapat juga manfaat dunia, manfaat kesihatan kita. Oleh kerana itu jangan malu nak menghidupkan sunnah. Sunnah akan mati kalau kita tak hidup dia. Sunnah akan hidup kalau kita menghidupkan sunnah. Sebab itu kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruh wa ajru man amila biha la yanqusu minhu syai'ah. Sesiapa yang menghidupkan sunnah, mana sunnah Nabi dah mati dah, sebab kita tak buat, kita tak amalkan, jadi orang tak tahu, jadi mati. Kita hidupkan balik sunnah yang mati itu, maka kita akan dapat pahala itu. Dan apabila orang lain melihat kita menghidupkan sunnah, maka dia juga menghidupkan sunnah itu, maka kita akan dapat pahala mereka yang menghidupkan sunnah, yang kita menjadi pelopornya, tidak kurang walaupun sedikit. Kita dapat dua, satu pahala untuk kita sendiri, yang kedua pahala orang lain yang buat sunnah yang kita hidupkan tadi, kita dapat juga pada kita, tak kurang walaupun sedikit, walaupun 1 sen, orang tua kata. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, hidupkan sunnah. Sunnah menjilat jari contoh, mati. Sunnah menjilat jari selepas makan sudah mati. Bahkan kalau kita cuba buat hari ni, orang akan kata kita ni loklak. Orang kata ini kita ni lapar sampai jilat jari. Kecuali hak sedap lah. Sedap sehingga menjilat jari, hak tu lain cerita. Maka hidupkan sunnah. Nabi kata bila kamu makan, selepas daripada kamu makan, maka jangan basuh tangan. Cikgu makan, lepas makan basuh tangan tak? Tak ikut sunnah. Selepas makan, Nabi kata jangan basuh tangan. Kita basuh tangan, tak ikut sunnah. Jangan basuh tangan sehingga kamu menjilat jari-jari kamu. Selagi tak jilat, jangan basuh. Jilat dulu bagi licin. Selepas kita jilat, baru kita basuh. Jangan rasa malu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan siapa pun. Di rumah memang kita boleh buat. Dah bukan ada orang lain, bini kita, anak kita, tak apa. Cuba pergi ke restoran. Restoran 5 bintang pula. Allah. Nak jilat fikir banyak kali. Oi, Datuk Tan Sri, nak jilat. Tak ada, tak ada jilat. Hormat Tan Sri dengan Datuk dia. Nabi tak hormat, tak mengikut sunnah. Tadi kata I love Muhammad, dia kata di belakang I love Muhammad, keluar pendek. Tulis I love Muhammad di belakang cermin kereta, keluar kereta luar pendek atas lutut, kepala otak dia. Allahu Rabbi. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, baik, hidupkan sunnah. Kita akan dapat pahala sebab kita ikut sunnah. Bukan sekadar itu, kita akan dapat manfaat yang lain. Apa dia?
kita tak akan kena sembelit. S-E-M-B-E-L-I-T, sembelit. Cikgu panggil apa? Sembelit juga. Nak berak payah tu, nama dia sembelit lah. Kalau kita makan ikut sunnah hak jilat, insya-Allah mudah-mudahan selamat daripada sembelit, mudah berak lah. Sebab dia ada enzim, ni bahasa Bali lah, saya pun tak tahu. Enzim. Cuba kita pegang jari kita, ada rasa macam minyak, rasa macam minyak. Kalau kita buka paip, kita basuh jari tanpa sabun, dia rasa minyak. Itulah enzim. Orang tua-tua tak tahu bab enzim dia tak tahu. Tapi dia cukup pantang kalau anak dia ambil nasi dalam periuk dengan tangan. Budak-budak kan bukan, dah adab buka periuk, lapak nasi, ambil pinggan, senduk tak ada, dia pak bagi tangan dia. Mak dia datang pegang, jangan buat gitu bodoh. Potong jangan buat macam tu, tak boleh, nanti cepat basi. Nasi ni boleh tahan sampai pukul 7 malam, hampir pegang gitu, pukul 4 petang basi dah. Tak boleh buat dengan guna tangan, guna senduk. Dia tak tahu pun enzim ni sebenarnya. Enzim ni lah menyebabkan nasi tu cepat basi. Tapi dia tak tahu, cuma dia ambil daripada tok nenek moyang pesan, bila nak ambil nasi jangan guna tangan. Tok nenek pun tak tahu ada enzim di sini. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka bila kita menjilat jari, kita menjilat enzim itu, dia akan masuk dalam saluran pemakanan kita, dia akan memproses dengan cepat, maka mudahlah kita berak. Sunnah bila kita amalkan, yang pertama kita dapat pahala, yang kedua kita dapat sihat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, seterusnya sunnah. Ini sunnah saya kena sebut setiap kali ceramah Maulid, saya akan sebut sunnah ni. Dia cukup special punya sunnah. Sebab apa special? Sebab pahala dia tak pernah putus. Itu special. Kebanyakan sunnah ataupun amalan yang kita buat, dia bukan pahala macam tu. Kita pakai jubah ni, jubah ni yang kita pakai ni, kita niat ikut sunnah, dapat pahala. Siapa pakai jubah tak niat ikut sunnah, dia tak dapat pahala. Kena niat. Sebab apa? Sebab jubah ni pakaian Arab. Abu Lahab pakai jubah, Abu Jahal pakai jubah, memang pakai Arab. Sebab tu kita kena niat ikut Nabi, baru dapat pahala. Tak niat tak dapat. Sebab hak kafir pun buat. Makan buah kurma, niat ikut sunnah, baru dapat pahala. Makan tak niat gitu, tak ada apa. Sebab Abu Lahab pun makan kurma, memang makanan mereka. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tapi kalau hak khusus untuk orang Islam, kita buat tak niat pun dapat pahala. Kita baca Quran, tak niat ikut sunnah, dapat pahala. Sebab orang kafir bukan baca Quran. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi pakai jubah, niat ikut sunnah, dapat pahala. Kita pakai jubah, cikgu tak pakai, jeng. Ni saya pakai jubah pukul 6.55. Start kereta mari sini, habis saya balik nanti, saya buang ke tidak jubah ni, ke saya pakai sampai esok? Buang lah. Masa saya pakai tadi sampai saya balik je dapat pahala jubah ikut sunnah. Dah buang habis pahala, tak ada dah. Dah buang dah habis. Makna daripada pukul 6.55 sampai 8.55, lebih kurang 2 jam saja saya pakai. Lepas tu tak ada pahala jubah. Esok pula pakai, esok pula dapat. Dia ada dapat, tak dapat. Dapat, tak dapat. Dapat, tak dapat. Kita baca Quran, berapa lama kita baca Quran? Buka baca auzubillah, baca sampai habis 15 minit. 15 minit tu je dapat pahala. Sadaqallah, habis tak ada pahala. Dapat masa baca, tak baca tak dapat. Dapat masa baca, tak baca tak dapat. Macam tu saja. Zikir pagi 20 minit, petang 20 minit, tu dapat pahala. Tak zikir tak dapat. Tapi yang ni special, pahala dia 24 jam. Apa dia tu? Betul RM10. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak ni
Ramai orang tak nak buat. Nah, sebenarnya bukan payah pun, tapi tak tahulah dia rasa tidak handsome kot. Nah. Ni janggut ni. Nasib baik pakai mask, aku tak nampak ada janggut kalau tak janggut. Tak pakai mask jeng. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ni janggut. Niat ikut sunnah Nabi lah. Tak niat tak dapat apa. Tok Guru Jackie Chan ada janggut, Drunken Master ada janggut ni. Putih lagi janggut. Oh. Maka bila kita niat ikut sunnah, Nabi suruh kan. Nabi kata i'fal liha, simpan janggut. Maka bila kita simpan janggut, kita niat ikut Nabi, kita dapat pahala. Kah janggut bukannya sekejap ada sekejap tak ada. Janggut duduk sini selama-lamanya, dulu kini selamanya. Kita pergi mana pun kita bawa janggut. Tidur dengan janggut, makan dengan janggut, pergi pasar dengan janggut, masuk tandas dengan janggut. Tak ada orang masuk tandas buang janggut dulu. Tak boleh. Sunnah Nabi tak boleh masuk tandas, cabut. Sakut di pintu luar, masuk. Dah habis berak kelak balik pakai mula. Tu janggut palsu. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Mudah, bukan payah pun. Simpan. Pahala 24 jam. Nah, I love Muhammad, janggut buang. Cakap tak serupa bikin, payah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, simpan. Yang tak ada janggut rugi ya. Siapa Allah cipta dia jenis keluarganya, keturunan dia jenis tidak berjanggut, dia rugi di segi pahala. Dia minat nak simpan janggut, tapi janggut tak tumbuh-tumbuh. Duk tangkap kelawar macam-macam, sembelih kelawar, sapu darah sini tak keluar juga. Memang mandul. Mandul janggut, tak ada janggut. Dia tu tak ada janggut. Kita ni patang cukur esok 2-3 hari tumbuh mula. Tak cukur esok tumbuh semula. Tak simpan. Allahu Rabbi, pelik Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, kecuali kita ni memang tak boleh simpan, dicegah, dilarang. Nah, contoh kita kerja satu pekerjaan jenis profession kita, tak boleh simpan janggut. Tak apa. Kita ikut peraturan kerja sebab siapa suruh kerja tu. Bila kita kerja, kita bergantung dengan akad. Nah, kita bergantung dengan akad kita. Oh, apa dia? Syarat-syarat. Kita dengan majikan kita boleh pakai macam ni, kita boleh pakai macam ni, tak boleh pakai macam ni. Kita terikat dengan syarat dengan dia. Maka contoh dia kata kerja dengan kami tak boleh simpan janggut. Tak apa lah. Tapi takkan kita nak kerja sampai mati. Kita ada pencen umur 60, ada hidup lagi. Simpan lepas pencen, tak ada masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, benar remeh ya. Kalau kita bercakap pa tak ikut, tak ada apa. Nah, baik. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu satu. Mana pahala 24 jam kita dapat? Selain daripada pahala, kita dapat benda lain bila kita simpan janggut ini. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kajian dibuat di Eropah. Dibuat kajian pesakit jantung. Ada 10 orang sakit jantung kritikal. Ada 10 orang. Dalam 10 tu, seorang ada janggut, 9 lagi tak ada janggut. Seorang ada janggut, 9 lagi tak ada janggutnya. Sebab apa? Anak cerita orang simpan janggut, risiko dapat penyakit jantung kurang. 1/10. Hak tak simpan janggut, risiko 9/10. Hak ni 1/10. Tak hebat lagi, ikut sunnah. Eropah buat kajian ke orang Islam. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maknanya bila dia simpan janggut dan dia niat ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak cerita dia ni hebat nah. Mana dia boleh simpan janggut, niat nak ikut sunnah tu, memang agama dia memang hebat. Bukan senang nak simpan janggut ni, tuan-tuan. Dia boleh ikut sampai ke janggut tu, agama dia tu hebat. Bila agama dia hebat,
jantung dia tenang. Orang ikut sunnah ni bukan kata janggut saja, apa-apa pun dia akan jadi tenang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan kamu banyak ingat Allah Subhanahu wa taala akan memberi ketenangan pada hati. Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan memberi ketenangan kepada hati kita, rasa seronok sebab kita boleh amalkan sunnah. Hati kita tenang, jantung kita tenang, maka bila jantung tenang, dia payah nak kena penyakit jantung. Orang hak mudah kena penyakit jantung, hati dia tak tenang. Banyak kerja, banyak masalah, jantung dia ditekan. Lah kali pom. Stroke. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi mengamalkan sunnah sudah terbukti. Bukan kata sunnah agama kita hak Islam. Mana-mana agama pun, sebab agama semua ajak manusia ke arah kebaikan. Sebab itu dibuat kajian, sesiapa yang selalu pergi masjid, selalu pergi kuil, selalu pergi gereja, dan mana-mana rumah ibadah agama atas dunia ini, mereka kurang dapat penyakit. Sebab apa? Agama membawa manusia menjadi tenang. Hak Kristian pun dia tenang dengan agama dia. Hak Buddha pun dia tenang dengan agama dia. Hak Hindu pun tenang dengan agama dia. Bila tenang itu datang, maka penyakit itu payah nak hinggap. Sebab itu kajian dibuat, mana-mana orang yang sering pergi rumah-rumah ibadah, rumah-rumah agama, risiko untuk dapat penyakit muda, di zaman muda, risiko dia tidak tinggi. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, tua kena juga ala kadang tu. Tapi muda-muda ni lambatlah sikit nak kena. Baik, selesai situ. Saya tak perlu buat contoh banyak-banyak nak cerita. Kita mesti dapat sesuatu apabila kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Selesai situ. Selepas daripada itu, saya nak cuba lajukan sikit. Dia cerita dia panjang tuan-tuan. Saya boleh cerita pada tuan-tuan sampai pukul 12 malam. Sehingga Nabi berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Saya boleh buat sampai 12 malam. Nak tak apa. Syarat dia bawa mai susu kambing sebotol. Kalau mineral water aku tak larat. Jadi lemah ni. Power kurang. Sebab minum tak ada tenaga. Susu kambing jalan. Tambah lagi 2 jam. Okey, tak ada hal. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati. Okey, jalan lagi. Nabi ni dilahirkan dia ni yatimlah sebab ayah dia meninggal waktu umur dia 2 bulan dalam perut mak dia. Kemudian umur dia 6 tahun, ibu pula meninggal, piatu. Mula-mula yatim, bapa meninggal, ibu meninggal waktu umur dia 6 tahun, piatu pula dah. Lepas tu dia ambil alih oleh Abdul Muttalib, tok wan dia bela dia, sampai umur dia 8 tahun, tok wan dia pula mati. Maka sejak dia umur dia 8 tahun, dia dibela oleh bapa saudara dia Abu Talib. Sehinggalah sebelum Nabi hijrah, sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, Abu Talib meninggal dunia. Sampai situlah dia menjaga Nabi sejak dia umur dia 8 tahun sampailah umur Nabi hampir 53 tahun. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Allah matikan bapa dia waktu dia dalam perut lagi. Allah matikan ibu dia, Allah matikan tok wan dia. Pelakon ataupun watak-watak yang hebat dalam satu keluarga. Kita ni kalau pak tak ada, mak jaga, mak tak ada, tok wan jaga. Ini semua ni penjamin kita ni. Wali-wali kita yang jaga kita. Dengan mereka lah kita boleh membesar, kita boleh belajar sekolah rendah, kita boleh belajar sekolah menengah, kita boleh masuk universiti. Hak ni lah orang-orang kuat di belakang kita ni. Sebab tu kita kena respect dengan ibu bapa kita. Dia jaga kita daripada kecil. Kita masuk U tu pun, kita dapat beasiswa pun, dia yang sign penjamin, tak ada orang lain. Yang sign penjamin anak-anak masuk U, bapa dia lah. Jamin esok anak dia tak bayar, dia kena bayar 20,000, 30,000.
dia akan bayar. Ni nama dia penjamin. Kerana mereka lah kita boleh berjaya. Kalau kita tidak ada ayah, mak kita pun mati, tok wan kita pun tak ada, kita hidup merempat, kita boleh pergi mana? Sekolah redah pun tak lepas, duduk tepi-tepi jalan ya tuan-tuan. Kita kena ni jasa wali-wali kita ni, waris-waris kita ni yang menjaga kita sampai jadi hebat. Maka Allah tidak mahu Nabi Muhammad bila dia jadi Nabi nanti, dia hebat nanti. Orang kata dia hebatlah sebab bapak dia hebat. Allah tak nak orang kata macam tu. Dia hebatlah sebab Tok Wan dia pemimpin Quraisy, sebab tu dia hebat. Allah tak nak orang kata Nabi macam tu. Kalau kita hari ni, dia hebat sebab apa? Bapak dia menteri, sebab tu dia hebat, mengaji sampai United Kingdom. Bapak dia YB, bapak dia MB, hebatlah dia tu. Allah tak nak orang kata Nabi hebat kerana mereka-mereka ini. Maka mereka-mereka ini dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak turut campur dalam urusan mentarbiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mentarbiah dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik, ditarbiah oleh Tuhanku dan aku mendapat pendidikan yang terbaik sebab guru aku Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh lawan dia. Guru kita manusia. Kita siapa? Siapa pun kita. Guru kita adalah manusia. Guru fizik kita manusia. Guru matematik kita manusia. Guru geografi kita manusia. Guru sains kita manusia. Guru pendidikan Islam kita manusia. Semua guru-guru kita manusia. Guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah. Maka dialah manusia paling cerdik atas dunia. Nak banding dengan manusia-manusia lain, walaupun cerdik tapi guru mereka adalah manusia, tak boleh lawan Nabi Muhammad. Mana-mana manusia yang mengaku dia lebih cerdik daripada Nabi Muhammad, manusia ini dikira gila. Nah, oleh kerana itu kematian bapa dia, kematian ibu dia, kematian tok wan dia bukan secara kebetulan, tapi Allah dah buat dalam takdir dia, dalam ilmu dia. Dia nak jadi macam ni sebab dia nak didik Nabi, tidak ada campur tangan manusia. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Kemudian dia yatim. Sebab apa? Sebab Nabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Surahul Azim, surah Al-Ahzab ayat 21. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, bagi kamu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang terbaik. Bila contoh yang terbaik, dia kena jadi contoh pada semua orang. Pemimpin, dia boleh jadi contoh sebab dia pemimpin. Bapa, dia boleh jadi contoh sebab dia bapa. Suami, dia boleh jadi contoh sebab dia suami. Isteri tak boleh. Isteri kena ikut contoh isteri-isteri Nabi. Nabi untuk suami jelah. Pemimpin perang, ya. Nabi Muhammad adalah pemimpin perang. Boleh ikut contoh dia. Semua profession ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah yatim. Anak yatim jangan risau. Nabi Muhammad juga yatim. Allah jadikan dia yatim sebab apa? Sebagai ikutan kepada anak-anak yatim. Sebab tu dia yatim. Sebab Allah nak jadi dia ada semua benda untuk diikut oleh semua masyarakat ataupun umat dia yang akan ikut dia nanti. Semua ada contoh. Baik anak yatim jangan risau, contoh dia ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam mana? Bekerja sendiri. Nah, bekerja sendiri. Walaupun dia duduk dengan pak menakan dia Abu Talib. Pak menakan dia ni miskin, bukan kaya. Anak 12 orang. Dahlah miskin, anak ramai. Tambah lagi dengan Nabi. Nabi duduk tengok pak menakan dia ni, Allah, susah. Maka dia ambil daya usaha, dia kerja. Kerja apa? Bela kambing di sekitar kota Mekah. Itulah petunjuk Nabi yang boleh diikut oleh anak yatim. Kerja orang. Jangan minta zakah.
Mentang-mentang kita ni yatim, kita ni rasa lemah sebab anak yatim, pergi minta sedekah tepi-tepi jalan. No, itu bukan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada anak yatim. Dan kita, kalau kita bela anak yatim pun janganlah jadikan anak yatim tu minta sedekah. Bawa tabung pergi merata minta sedekah. Letak meja depan bazar Ramadan minta sedekah anak yatim. Tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian, Nabi tak ajar gitu. Nabi ajar berusaha. Suruh anak-anak yatim pergi rumah ke rumah, buat macam dulu-dulu, pergi rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan, kami daripada anak yatim sekian-sekian, kami ni diajar oleh orang yang bela kami tak nak minta sedekah, kami nak kerja. Tuan ada tak kerja? Rumput panjang ke, longkang tuan kotor ke, apa-apalah, nak basuh kereta ke, kami akan buat. Kami nak upah saja, kami tak nak minta sedekah. Macam itulah anak yatim, berdikari, rasa hebat macam Nabi Yuh, berusaha sendiri, bukan duduk di jalan minta sedekah. Itu bukan petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk anak yatim minta sedekah ni Maulana Haji Bakhil. 3 Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Setelah Abdul Wahub mensedekahkan seluruh harta bapa mertua dia, kosonglah kedai pak mertua ni, habis lah. Duk melengung gini ya, duk tunggu apa nak jadi. Habis tiba-tiba dalam keadaan begitu, Haji Bakhil Maulana, tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Sorry, yang tu Akil Khai, yang ni Haji Bakhil dia slow. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Doa. Petunjuk pada anak yatim, berusaha, berdikari. Jangan ajar mereka minta sedekah kutip derma. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Cikgu, go apa ayo? Ayo. Tak lagak ni. Main water. So kambing gagah lagi. Main water jengkrangnya. Jadi last kali lah tuan-tuan. Nah, saya skip pergi akhirnya. Waktu umur Nabi dalam 20-an. Maka dia bekerja dengan Khadijah binti Khuwailid. Sebelum dia menikah dengan Khadijah, dia berniaga harta kepunyaan Khadijah, saudagar kaya di Mekah. Dia bawa harta dia dengan Maisarah ni lelaki bukan perempuan. Nah, pergi ke Yaman dan sebagainya, berniaga. Dan setiap kali Nabi balik sahaja, dia bawa keuntungan yang sangat banyak. Belum jadi Nabi lagi, masih lagi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad yang belum jadi Nabi ini kepelikan. Dia menjaga banyak, menjaga untung banyak. Khadijah pun sampai pelik. Sebelum ni dia pun ada orang lain yang menjaga harta dia, tapi taklah untung banyak macam mana Nabi menjaga. Nah, dia menjaga tu untung banyak. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab apa? Nabi menjaga ikut cara Islam dah, walaupun dia belum dilantik jadi Nabi, tapi cara dia menjaga tu Islam dah. Dia timbang, contohlah kalau kita jual gula, timbang gula sekilo, cukup sekilo. Kilo tak tipu, kilo betul lah. Timbang cukup sekilo, dia tambah lagi sikit. Tengok cara Islam jaga. Yang timbang tu cukup sekilo, yang tu untung dah. Kita beli sekilo RM1 buat contoh, jual RM1.2. Mana kita untung dah dunia 20 sen. Baru sekilo, 100 kilo, 1000 kilo.
Baik, kita untuk dunia 20% contoh lah. Hak tambah tu nampak macam rugi, tambah. Tidak rugi, untung akhirat. Dua-dua dapat. Satu, dunia dapat, akhirat dapat pahala. Tambah lagi satu, Allah berkat, untung banyak. Niaga cepat habis, orang lain tak habis lagi, dia habis dah. Kalau buka pasar malam, buka pukul 2 petang, pukul 5 habis dah. Orang lain sampai pukul 9 malam baru nak habis, dia pukul 5 habis dah. Tu dia berkat. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, jangan tipu. Nabi cukup marah. Nabi cukup marah orang menipu dalam niaga. Nabi pergi satu kedai dan jual gandum. Nabi sin tangan dia, Nabi seluk masuk dalam, Nabi tarik keluar basah. Nabi kata, apa ni basah? Dia kata, kena ayat hujan. Kenapa kamu letak yang basah di bawah? Kata Nabi, ambil yang basah letaklah di atas, biar orang tahu gandum kamu ni basah. Yang kamu tipu buat nampak kering hak atas, buat apa? Man ghashana falaysa minna. Nabi kata, siapa menipu dalam niaga ataupun apa-apa pun, walaupun tak niaga, apa-apa menipu ni, laisa minna, bukan dalam kalangan aku. Nabi tak mengaku mak, jangan menipu. Kesian tuan-tuan. Ni siapa-siapa nak niaga, tolonglah ngajilah fiqh muamalat. Saya pergi satu kedai di pasar tani, saya tak nak sebut pasar tani mana. Saya pergi, saya beli ayam. Yang jual tu pakai kupiah pakai masa menyaga saja ke masalah yang aku tak tahulah. Ada orang pakai kupiah masa menyaga ya. Habis menyaga buang kupiah. Kupiah tarik pelanggan. Kita husnuzon dia pakai kupiah. Walaupun tak jaga, husnuzon dengan dia. Saya bagi seekor, timbang. Dia timbang. Nah, okey 20 dah. 12 ringgit setengah. Ayam lebih kurang tu seekor. Nah, 12, 13, 14 tu biasa. Okey, potong berapa? 8. Potong. Masa saya potong, saya tengok dia potong. Sampai dia belah tubuh. Bila dia belah badan, dia tarik dua. Bila dia belah tubuh, sampai tang punggung, ini panggil punggung ke buntut? Buntut. Dia potong buntut, tarik masuk ke dia. Dia potong buntut, tarik masuk ke dia. Hak lain pun sama, potong buntut, tarik masuk ke dia. Buntut semua dia ambil ke dia. Ya, kita beli dah kan? Kita tak jual sekali buntut. Tulis ayam ini tidak dijual sekali buntut. Tulis itu. Mana dia tulis? Bila kita beli, kita bayar. Kita lah dapat buntut tu, hak kita, bukan hak dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kata nak nyaga, hampa nak berkat, hampa mengaji fiqh muamalat. Tak reti fiqh muamalat, jangan duk menyaga, dapat duit haram, percuma. Buntut tu dia buat apa? Jual semula. La ilaha illallah. Tadi dia jual dah kita sekali dengan buntut, dia ambil balik, dia jual buntut pula sekali berapa pula, 2 kali jual. Pakai kupiah. Ayah ke kupiah lah, topi sudu sudah Yahudi. Jatuh maruah agama. Bagi dia tak ada apa lah. Tak ada apa, hantar mengaji. Tu hak orang lah. Ambil buat apa? Ambil makan boleh tahan juga kalau minta izin. Ni izin pun tak minta. Pakai ambil suka hati. Lepas tu jual pula. Saya nak tegur orang ramai. Kalau saya tegur, dia malu. Tu ayo. Maka saya ambil peluang bagi tahu pada jemaah masjid, jangan buat macam tu. Sekurang-kurang boleh ambil iktibar. Jangan menyaga tipu. Banyak lagi contoh menyaga tipu ni yang memang tidak berkat. Walaupun untung banyak pun, tapi bila tidak berkat, Allah akan tarik balik. Dia boleh tarik dengan cara yang berbagai, yang kita tak sangka boleh berlaku. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis paru sudah habis. Jadi kita berhenti situ dulu. Mudah-mudahan kita dapat sedikit iktibar. Ambil sedikit iktibar daripada kisah keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dia dikandung, dilahir, sehinggalah dia bekerja dengan Khadijah binti Khuwailid, yang akhirnya
Khadijah berkenan dengan dia, jumpa Abu Talib, suruh Abu Talib pi Minang. Bukan dia Minang, dia suruh Abu Talib tu pi Minang dah. Nah, untuk wakil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.